8 langkah pastikan hutang kerajaan persekutuan terkawal. Mefcom pertimbang kenakan penalti kewangan kepada syarikat penerbangan. Salam Malaysia Madani, Berita Parlimen 22 Februari 2023 bersama saya Vimala Kasturi Virasami. Saudara, Kementerian Kewangan menggariskan 8 langkah bagi memastikan hutang kerajaan persekutuan terkawal dan terurus. Antaranya menghadkan projek berskala besar dan memastikan peminjaman kerajaan menumpukan projek berimpak tinggi. Kita akan meneruskan langkah konsolidasi fiskal secara beransur-ansur bagi memastikan pinjaman baharu untuk membiayai defisit adalah lebih rendah berbanding tahun sebelumnya. Perlu melaksanakan kajian semula perbelanjaan awam atau Public Expenditure Review termasuk langkah rasionalisasi dan keutamaan perbelanjaan, mengurangkan ketirisan dan pembaziran, memperluas asas hasil, memastikan kutipan hasil yang mampan di mana perbelanjaan mengurus perlu dibiayai melalui hasil negara. Selain itu, kerajaan juga perlu memastikan bayaran khidmat hutang terkawal tidak melebihi 15% daripada hasil. Jumlah keseluruhan hutang dan liabiliti kerajaan persekutuan adalah sebanyak 1.446 trilion ringgit, iaitu 80.9% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK. Ia meliputi 1.0796 trilion hutang, 205.9 bilion ringgit komitmen jaminan, 18.2 bilion ringgit tanggungan 1MDB dan liabiliti lain 142.2 bilion ringgit. Siasatan ke atas kerosakan struktur jejambat dan tiang yang retak berhampiran stesen transit aliran ringan LRT Bandaraya telah selesai dijalankan 27 Januari lalu. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Loke, hasil siasatan menunjukkan kerosakan berpunca daripada kerja-kerja di tapak pembinaan perhampiran. Selain mengakibatkan 3 struktur jejambat dan tiang retak akibat pergerakan bawah tanah, pihaknya juga akan mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang bertanggungjawab. Semua projek-projek pembinaan yang dibina berdekatan dengan Railway Protection Zone perlu mendapatkan kebenaran daripada pihak APAD sebelum sebarang projek-projek pembinaan dimulakan. Sudah tentu kita berasa kesal dengan kejadian yang berlaku ini yang menyebabkan projek pembinaan dimulakan tanpa kebenaran dan kelurusan daripada pihak APAD, dan ini memberikan kesan kepada kita dan kesan kepada pengguna, kepada penumpang, kerana gangguan yang disebabkan ini bukannya disebabkan oleh kerosakan sistem kita, tetapi adalah kerana kerosakan struktur yang disebabkan oleh projek pembinaan. Tambah beliau, ketika ini pihak prasarana dalam proses melantik kontraktor bagi menjalankan kerja-kerja baik pulih yang akan dimulakan awal Mac ini dan dijangka mengambil masa sehingga 7 bulan. Dalam pada itu, perkhidmatan bas pengantara juga akan diteruskan sementara kerja-kerja baik pulih dijalankan. Sebelum sesi penggulungan perbahasan titah diraja, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul mengingatkan Ahli Yang Berhormat agar tidak membangkitkan isu baharu memandangkan tempoh masa terhad untuk semua kementerian. Oleh kerana hanya 2 hari saja untuk YB Menteri menjawab perbahasan ini, YB Menteri hanya perlu menjawab isu-isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat yang sedang berada dalam Dewan ini. Manakala isu-isu yang dibangkitkan oleh
ahli yang berhormat yang tiada dalam Dewan akan diberikan jawapan secara bertulis. Maknanya Menteri kena parti betul-betul dan bertanya, adakah yang berhormat bertanya itu ada dalam Dewan? Kalau tidak ada, skip, move to the next person. Sebab kita tidak, masa kita memang terlalu singkat. Yang tidak kata tidak, lebih suara bersetuju. Kaedah lain bakal diguna pakai kerajaan bagi membantu golongan yang terkesan akibat pandemik COVID-19 sekaligus menyaksikan kerajaan terus kekal dengan pendirian tidak membenarkan pengeluaran wang kumpulan wang simpanan pekerja KWSP termasuk secara bersasar. Menjelaskan perkara itu, Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan menyatakan kebenaran pengeluaran KWSP telah diberikan sebanyak 4 kali ketika COVID-19 sebelum ini. Sekarang ini kita sudah sampai ke era endemik dan negara-negara yang seumpama kita memberikan kebenaran keluar pun tidak lagi membenarkan. Dan satu lagi B40 dan M40 paling terjejas ahli akibat daripada kebenaran pengeluaran itu, dan 67 juta atau 51.5% separuh daripada 13.1 juta ahli berumur bawah 55 tahun kini mempunyai simpanan 10,000 dan kurang. Jadi ini angka-angka yang tepat dan benar. Dan saya kira dalam bajet 2023 pada hari Jumaat ini, sebagaimana dijanjikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, bahawa ada kaedah-kaedah lain untuk membantu pada kumpulan-kumpulan. Menjawab mengenai kenaikan kadar dasar semalaman OPR, ini jawapan Timbalan Menteri. Dalam banyak tahun, OPR Malaysia ialah 3.0, ya, bukan 2.75. Bukan sengaja-sengaja kita menaikkan OPR itu. Kita turunkan kadar OPR pada ketika COVID sehingga 1.75. Antara tujuan kita turunkan OPR itu supaya rakyat mengeluarkan wang daripada bank dan mereka boleh berbelanja. Itu sebab khusus. Daripada angka 1.75 itulah maka dinaikkan hingga sekarang 2.75 bagi mengekang inflasi dan membetulkan semula apa yang berlaku. Ketika sesi penggulungan perbahasan titah diraja bagi Kementerian Kewangan, beliau turut memaklumkan Malaysia dijangka tidak akan mengalami kegawatan ekonomi tahun ini. Hal ini berdasarkan takrifan kegawatan kemelestarian ekonomi secara teknikal adalah apabila sesebuah negara mengalami penguncupan ekonomi suku tahunan sebanyak 2 kali berturut-turut. Momentum pertumbuhan ekonomi Malaysia masih kekal positif, terutamanya disokong oleh permintaan domestik yang stabil, khususnya perbelanjaan swasta berikutan jangkaan penambahbaikan pasaran buruh yang berterusan serta peningkatan aktiviti ekonomi dan sosial terutamanya aktiviti berkaitan pelancongan. Aspirasi Desa Makmur akan dilaksanakan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah bagi memastikan pengupayaan desa secara radikal berdasarkan 4 imperatif utama. Justeru kolaborasi bersama kementerian-kementerian lain, pakar akademik serta pihak industri turut dilaksanakan. Ketika menjelaskan perkara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keperluan bertujuan meningkatkan sinergi pelaksanaan program pembangunan modal insan luar bandar. Yang berstrategi itu akan merangkumi elemen berdaya maju, mampan dan memenuhi keperluan futuristik oleh masyarakat desa melalui sistem pendidikan, ekosistem pendidikan dan merangkumi antaranya ialah pendidikan awal kanak-kanak melalui kemas, pendidikan menengah yang dilaksanakan oleh MARA melalui MRSM atau Maktab Rendah Sains MARA, dan juga ketiganya melalui pendidikan tertiary yang berfokus kepada program pendidikan teknikal dan latihan vocational atau TVET di bawah TVET at KKDW.
KKDW juga bersedia untuk mengubah kurikulum tadika dan tabika kemas dengan beberapa pendekatan baharu yang mempunyai nilai-nilai kerohanian, terutamanya dari pembentukan sasiah yang baharu di samping mengekalkan aspek-aspek ketatanegaraan. Beliau turut memberitahu sekurang-kurangnya 10 program pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET Tahfiz bakal diwujudkan di seluruh negara tahun ini. Ini memandangkan program TVET memperlihatkan kemajuan luar biasa melibatkan kebolehpasaran. Sebagai contoh, 98.4% graduan TVET Universiti Kuala Lumpur Uni KL mendapat pekerjaan. Beliau turut memberitahu Kementerian sentiasa komited untuk membangunkan masyarakat desa agar jurang kemakmuran dengan bandar dapat dikurangkan selaras aspirasi Malaysia Madani. Insentif pengeluaran getah IPG telah menyalurkan nilai pembayaran berjumlah RM446 juta kepada 207,128 pekebun kecil getah di seluruh negara sejak September 2015 sehingga 31 Disember lepas. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi berkata, IPG diperkenalkan untuk mengurangkan beban pekebun kecil ketika harga getah rendah. Melalui pelaksanaan IPG, pekebun kecil akan menerima harga getah peringkat ladang ataupun farm gate dengan izin 50% kandungan getah kering KGK sekurang-kurangnya pada harga RM2.50 sekilogram. Dan bagi membantu menstabilkan pendapatan pekebun kecil dan memenuhi keperluan industri hiliran berasaskan latex, kerajaan juga melaksanakan program insentif pengeluaran latex IPL. Setiap peserta pekebun kecil getah akan menerima insentif tunai sebanyak RM1 sekilogram bagi 100% KGK. Selain menerima bantuan secara sekali sahaja bernilai RM850 untuk setiap hektar bagi input pertanian seperti baja dan racun. Kementerian juga akan terus memberi penekanan kepada aspek pembangunan dan pengkomersialan teknologi. Keperluan itu bagi memastikan produk agri komoditi sentiasa berdaya saing. Penubuhan konsortium mekanisasi dan otomasi sawit juga berjaya menggalakkan penyelidikan serta peningkatan produktiviti pekerja ladang melalui teknologi yang dibangunkan. Kerajaan belum membuat sebarang keputusan untuk menurunkan harga cukai jalan, namun mempertimbangkan supaya struktur harganya dikaji semula. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, satu kajian menyeluruh perlu untuk melihat semula harga cukai jalan distrukturkan, namun perlu difahami kutipan cukai jalan adalah satu hasil yang besar kepada kerajaan. Beliau berkata kutipan segmen itu menyumbang hampir RM3 bilion setahun kepada hasil kerajaan. Jadi memandangkan keadaan kekurangan hasil yang kita hadapi pada hari ini, memang sebarang keputusan untuk menurunkan cukai jalan itu akan juga memberikan impak negatif kepada hasil kerajaan. Jadi setakat Sementara itu, Anthony Loke memaklumkan Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MEFCOM sedang mempertimbangkan cadangan untuk mengenakan penalti kewangan kepada syarikat penerbangan atau tindakan lain bersesuaian dengan syarat lesen atau permit ditetapkan. Katanya ia bagi memastikan syarikat penerbangan mematuhi jadual penerbangan yang ditetapkan. cadangan ini boleh dilaksanakan dengan perubahan atau tambahan kepada syarat lesen sedia ada. Tindakan tegas seperti ini boleh diambil bagi memastikan kejadian pembatalan perjalanan semula penerbangan tidak berulang tanpa alasan. Pada masa sama, Anthony Loke berkata bagi cukai jalan kenderaan elektrik EV pula, satu kajian menyeluruh akan dilakukan bagi struktur harganya supaya ia selari dengan dasar kerajaan yang mempromosikan penggunaan kenderaan jenis itu. Katanya dalam usaha menggalakkan penggunaan kenderaan EV, pelbagai insentif perlu ada dari segi harga cukai yang kompetitif, kemudahan stesen charge dan fasiliti.
Draft Garis Panduan Perancangan GPP tapak perkhemahan yang disediakan Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT melalui Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Plan Malaysia dijangka dimuktamadkan akhir April ini. Menterinya Ngah Komeng berkata, garis panduan yang dibuat susulan kejadian tanah runtuh di Batang Kali hujung tahun lepas itu mengambil kira pandangan dan maklum balas daripada pelbagai agensi yang berkaitan. Perancangan dan kawalan kesesuaian tapak perkhemahan yang digariskan adalah seperti berikut. Pertama, kesesuaian cadangan lokasi tapak perkhemahan yang dibenarkan di kawasan gunung dan berbukit, tepian laut dan sungai, kawasan hutan, kawasan berisiko bencana semula jadi termasuk air terjun serta kawasan sensitif alam sekitar yang lain. Kedua, keselamatan tapak dengan menentukan jarak yang sesuai dari kawasan larangan dan sensitif alam sekitar, keadaan topografi dan tahap kecerunan yang sesuai dan struktur kekuatan tanah. Menurutnya lagi, draft GPP itu juga menyentuh aspek pematuhan perundangan di bawah bidang kuasa PBT dan agensi berkaitan seperti kelulusan permit sementara bangunan, lesen perniagaan, permit papan tanda dan iklan serta permit menjalankan aktiviti luar atau ekstrim. Salam sejahtera. Kerajaan akan membuka peluang kepada usahawan tani daripada golongan B40 dan miskin tegar melibatkan diri dalam perusahaan tani menerusi sokongan modal, tanah dan latihan yang bertujuan meningkatkan bekalan bahan mentah asas negara menerusi inisiatif pendapatan rakyat yang akan dilancarkan 26 Februari ini. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata ia kaedah serampang dua mata untuk menangani inflasi dan membuka peluang kepada keluarga B40 dan miskin tegar di seluruh negara menjana pendapatan. Sekarang dalam tempoh yang pendek, kita akan bermula dengan 800 ekar tanah kerajaan persekutuan terlebih dahulu untuk dibuka kepada golongan B40 dan miskin tegar untuk mengusahakan tanaman. Dan kita berharap supaya kerajaan-kerajaan negeri juga termasuklah daripada yang dari pembangkang turut sama menyertai usaha ini untuk menambah lagi plot-plot tanah yang boleh diusahakan segera supaya kita menambah bekalan makanan dan bukan semata-mata berharapkan kepada suntikan subsidi kerajaan untuk menurunkan harga. Menerusi inisiatif sama, kerajaan juga berharap dapat membantu isu kos sara hidup dengan pengenalan harga makanan siap bagi menu sarapan dan makan tengah hari serendah RM2. Penetapan harga siling RM2 itu hasil kerjasama dengan peserta dalam program yang juga bersedia memberi lebih banyak tawaran pada harga yang lebih rendah. Saudara, beberapa faktor utama menyumbang kepada pengukuhan nilai ringgit sejak kerajaan perpaduan ditubuhkan. Timbalan Menteri Kewangan Steven Sim Chee Kiong berkata, antaranya pemulihan sentimen pasaran di peringkat global dan pemulihan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Jelas beliau merujuk kepada dolar Amerika Syarikat pula, ringgit Malaysia mencatat pengukuhan kira-kira 3.2% sejak 24 November sehingga 17 Februari lalu. Prestasi ringgit turut mendapat kesan positif susulan pembukaan sempadan negara China pada 8 Januari lalu yang turut menyumbang kepada prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Sementara keluaran dalam negara kasar berkembang 7% pada suku keempat tahun lepas dan 8.7% bagi keseluruhan tahun yang sama. Secara amnya, perkembangan ini juga dipengaruhi oleh faktor penyederhanaan dalam kekuatan dolar Amerika Syarikat. Ini berikutan jangkaan pasaran bahawa Bank Pusat Amerika Syarikat akan menaikkan kadar faedah secara lebih perlahan bagi menangangi risiko inflasi di Amerika Syarikat yang kini telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan berterusan. Perkembangan ini juga telah menyebabkan pengukuhan nilai mata wang utama dan serantau. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Bangan Lim Guan Eng.
Kerajaan akan terus komited dalam mempertingkat usaha membanteras penyeludupan rokok dan minuman keras selain mengekang ketirisan hasil dan usaha menumpaskan sindiket-sindiket jenayah tersebut. Laporan kes rokok haram menurun kepada 56.6% pada 2022 berbanding 63.8% pada 2020. Beberapa langkah telah diambil sejak beberapa tahun lalu, antaranya menghadkan aktiviti penghantaran rokok ke pelabuhan-pelabuhan tertentu, penggunaan kontena yang berstandard ISO dan melarang penggunaan bot-bot kecil termasuk bot jenis kumpit. Langkah-langkah tersebut telah terbukti dan dilihat menunjukkan kesan positif melalui peningkatan hasil kutipan cukai rokok dan produk tembakau. Contohnya daripada 3.27 bilion ringgit pada tahun 2020 kepada 3.47 bilion ringgit pada tahun 2021 berdasarkan kajian yang dilakukan oleh pihak industri. Dalam pada itu, usaha mempergiat kerjasama dengan agensi penguatkuasaan dan keselamatan serta pihak industri turut dipertingkat. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Tasik Gelugur Datuk Wan Saifulruddin Wanjan. Pelan Pembangunan Rangkaian Jalan Raya 2030 boleh dijadikan rujukan utama semua kementerian, agensi pusat dan kerajaan negeri untuk perancangan projek pembangunan rangkaian jalan raya sehingga tahun 2030. Menurut Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi, pelan itu bertujuan mengenal pasti keperluan pembangunan jaringan jalan raya di semenanjung Malaysia bagi meningkatkan kesaling hubungan yang menyokong pembangunan ekonomi negara. Misalnya, beberapa cadangan projek bagi perancangan perhubungan jalan raya dan lebuh raya antara Lembah Kelang dan bandar-bandar di Negeri Sembilan. Satu, lebuh raya Pantai Barat atau West Coast Expressway WCE, Jajaran Selatan. Kedua, Jalan Baharu Broga ke Simpang Pelangai. Dan ketiga, lebuh raya SKLA Senawang ke KLIA ke Salak Tinggi. HNDP 2030 turut mengenal pasti cadangan projek yang menghubungi ataupun menghubungkan bandar-bandar dalam Negeri Sembilan seperti berikut. Satu, Jalan Baharu Persimpangan Ulu Keluang, Kampung Sungai Daun FT 86. Kedua, Jalan Pintas Kuala Pilah. Dan ketiga, Jalan Lingkaran Luar Seremban atau Seremban Outer Ring Road. Beliau menjawab Wakil Port Dickson, Datuk Seri Aminuddin Harun. Kementerian Kerja Raya juga merancang untuk menghubungkan lebuh raya lekas antara Paroi ke Senawang di Lebuh Raya Plus. Kelulusan prinsip bagi projek Paroi Senawang Link PSL telah diberikan kepada syarikat pencadang pada 6 September lalu selama 6 bulan bermula September 2022 sehingga 28 Mac ini. Jajaran PSL secara struktur jejambat ataupun elevated ini dirangka agar dapat memberikan laluan terus antara lebuh raya lekas dengan lebuh raya plus sebagai hubungan antara dua jajaran utama lebuh raya serta melengkapkan sistem jaringan lebuh raya. Bagi projek Senawang, KLIA pula, kelulusan prinsip telah diberikan pada 6 September selama 18 bulan bermula Julai 2022 sehingga 28 Januari 2024. Projek tersebut akan menjadi laluan alternatif kepada lebuh raya plus sedia ada untuk trafik ke arah barat Lembah Kelang, khususnya ke lapangan terbang Kuala Lumpur KLIA tanpa perlu melalui lebuh raya Elite. Beliau menjawab soalan tambahan Wakil Port Dickson, Datuk Seri Aminuddin Harun. Kementerian Kerja Raya juga bercadang menaik taraf laluan lebuh raya Utara Selatan daripada 4 kepada 6 lorong. Cadangan itu telah diteliti memandangkan aliran trafik terlalu sesak pada hujung minggu dan musim perayaan. Kementerian Kerja Raya bercadang
untuk melaksanakan projek pelebaran Lebuhraya Utara Selatan itu PLUS secara berfasa, di mana cadangan projek pembinaan lorong tambahan PLUS dari Yong Peng Utara ke Senai Utara bagi fasa 1, ya. Fasa 1 iaitu Senai Utara ke Sedenak pada Rolling Plan 3 RP3, ya. Rancangan Malaysia ke-12 dengan anggaran kos sebanyak RM525 juta. Bagaimanapun, kelulusan bagi peruntukan dana tersebut tertakluk kepada pembentangan bajet baharu Jumaat ini. Sekiranya pelaksanaan naik taraf tersebut dilaksanakan menggunakan dana kerajaan, maka tiada kos di pihak syarikat konsensi yang bermaksud tiada tambahan tol kepada pengguna lebuhraya. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Air Hitam Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong. Kempen Sifar Jalan Berlubang antara inisiatif Kementerian Kerja Raya bagi memastikan jalan raya sentiasa selamat dan selesa untuk pengguna jalan raya. Tampalan sementara akan dibuat dalam tempoh 24 jam sementara pembaikan kekal dilakukan dalam tempoh 3 hari. Peruntukan bagi kerja-kerja penyelenggaraan rutin ini dibayar pada setiap bulan kepada syarikat konsesi berkenaan setelah ia disahkan oleh JKR daerah yang terlibat. Peruntukan bagi kerja-kerja rutin ini sememangnya telah diambil kira dan diasingkan sebagai peruntukan mandatori dalam bajet peruntukan kementerian setiap tahun. Bagaimanapun, bagi penyelenggaraan secara berkala dan kecemasan bergantung kepada peruntukan yang diluluskan agensi pusat dalam bajet tahunan kementerian. Ia termasuk penurapan semula jalan dan membaik pulih struktur asas jalan yang kritikal di sepanjang jalan persekutuan. Beliau menjawab Wakil Kuala Kangsar Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid. Kementerian Pendidikan KPM menyediakan bahan sokongan bagi membantu guru mengajar topik pilihan raya di sekolah. Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying berkata, bantuan mengajar seperti dalam program Didik TV adalah bagi menyalurkan maklumat diperlukan warga pendidik dalam memainkan peranan masing-masing. Jawapan kami memang tidak. Kami ada confident, ada keyakinan dalam guru. Pada itu PDP sejarah, tugas guru mengajar apa sahaja topik secara objektif termasuklah pilihan raya. Guru kita telah dididik dengan integriti dan bersikap objektif yang tidak mungkin mempengaruhi murid dari segi fahaman politik. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Tanjung Piai Datuk Seri Dr. Wee Jack Seng. Berita Parlimen berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM, Salam Malaysia Madani dan jumpa lagi.